Buletin Didik 15 Februari bersama saya Mimi Azira Abdullah. Assalamualaikum dan salam hormat. Seramai 8,120 guru baru bagi pengambilan khas secara one-off yang berjaya dalam temuduga fasa 2 dan 3 boleh membuat semakan penempatan bermula semalam. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin menerusi perkongsiannya di Facebook memaklumkan tenaga pengajar itu akan melapor diri di sekolah masing-masing mulai 1 Mac ini. Datuk Dr. Razzie berkata pengambilan khas guru secara one-off melibatkan keseluruhan 18,702 orang. Ia bagi merungkai isu kekurangan guru yang telah berlarutan sekian lama. Beliau turut berpesan kepada pendidik yang dipilih untuk memanfaatkan peluang berkenaan dengan bekerja setulus hati ke arah melahirkan generasi pewaris negara yang lebih hebat. KPM katanya akan terus bekerjasama rapat dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP selaku pihak berkuasa melantik untuk mempercepatkan pelantikan dan penempatan baki pengambilan guru one-off dalam masa terdekat. Tambahnya, ia amat penting bagi menampung keperluan guru khususnya bagi pembukaan sesi persekolahan akan datang. 170,000 penuntut Universiti Teknologi Marah UiTM dijadual kembali ke kampus universiti itu mulai 27 dan 28 Mac depan. Proses kemasukan itu mengikut fasa dan bergantung kepada keperluan program atau kursus penuntut selain kesesuaian kapasiti semua ruang persekitaran kampus termasuk kolej kediaman. Butiran lanjut bersama wartawan Miza Syafiza Muhammad Fuad. Menurut Naib Chancellor UiTM, Profesor Datuk Dr. Roziah Muhammad Jano, berdasarkan Pelan Tindakan Perkuliahan Open and Distance Learning ODL 5.0, pengajaran dan pembelajaran PDP akan terus dilaksanakan secara hybrid. Manakala penuntut berkeperluan akan diberi keutamaan untuk hadir ke kampus. Mereka akan dibahagikan kepada 3. Kita dalam satu semester tu 3 fasa. Fasa pertama satu kumpulan pelajar. Kemudian yang kumpulan pelajar yang lain ni akan balik diganti oleh another group of student untuk satu-satu program lah, dan dia swap lagi satu lagi kumpulan. Jadi in total tu secara keseluruhan 170,000 tu kita akan berikan mereka mengalami experience ni ataupun pengalaman berada di kampus. Tambahnya, bagi penuntut yang tinggal di asrama, beberapa perkara atau norma baharu perlu dipatuhi. Antaranya, mengisi permohonan kolej kediaman menerusi portal yang disediakan selain membuat pengisytiharaan kesihatan melalui aplikasi secara dalam talian sekerap mungkin. MySejahtera satu, dan kita pun ada requirement, kita ada bangunkan aplikasi kita sendiri, COVID-19 aplikasi Saring C tu, Saring C19 ni, supaya kita dapat memantau lah. Kadang-kadang MySejahtera tu kita susah lah nak, kan bukan kita yang kawal database tu. Jadi pihak pusat kesihatan kita di semua kampus-kampus UiTM, kita boleh tahulah kalau pelajar tu dia bergejala. Tapi kita nakkan orang yang kata teluslah menyatakan apa keadaan diri dia, kan. Penuntut yang ditemui pula meluahkan rasa lega dan gembira dengan kebenaran kembali ke kampus itu. Mungkin ada kebarangkalian sesetengah mahasiswa akan diberikan peluang untuk belajar secara bersemuka semula. Jadi mungkin ini adalah peluang yang baik. Mana kita tahu pembelajaran secara bersemuka semestinya pengalamannya adalah berbezalah berbanding pengalaman belajar secara atas talian. Berkenaan dengan pelajar yang baru masuk, jangan risau, tak perlu pun risau sangat-sangat sebab kita dekat sini ada ketua pelajar di mana Majlis Perwakilan Pelajar lah yang akan juga dalam masa yang sama dibantu oleh pihak kolej, Jawatankuasa Perwakilan Kolej, Pengurusan Kolej dan lain-lain. Jadi kita ada saluran Telegram, kita ada saluran Instagram dan sebagainya. Jadi dekat situ semua maklumat sangat-sangatlah lengkap dan insya-Allah semua ketua pelajar dan yang ada dekat sini akan membantu. Kemasukan sesi pengajian semester 2 2021-2022 bagi UiTM akan bermula di Kedah, Kelantan, Johor dan Terengganu, manakala 28 Mac bagi negeri lain. Dalam keterujaan para pelajar ingin kembali ke universiti setelah 2 tahun mereka melalui pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian, ingin diingatkan SOP perlu sentiasa dipatuhi seperti memakai pelitup muka dan mengamalkan kebersihan kendiri. Selain itu, para pelajar juga bertanggungjawab untuk sentiasa mengemaskini aplikasi yang disediakan pihak universiti masing-masing
demi mengurangkan penularan wabak COVID-19. Laporan Miza Syafiza, Muhammad Fuad. Baru berusia 6 tahun namun telah menjalani 2 pembedahan dan menanti satu lagi pembedahan kompleks. Itu nasib Khaila Adha Mirza Imran yang mengalami penyakit tulang rapuh seluruh badan yang menyebabkan patah tulang sehingga 40 kali. Harapan keluarganya agar pembedahan terakhir ini memberi nafas baru kepada Khaila tetapi memerlukan bantuan untuk menampung kos pembedahan. Bapanya, Imran Muhammad Yusof, 43 tahun dari Permatang Pauh, Pulau Pinang berkata anak bongsunya menderita akibat sindrom osteogenesis imperfecta atau dikenali sebagai tulang rapuh akibat kekurangan kalsium sejak dilahirkan. 2 tahun lalu, Khaila menjalani satu pembedahan untuk memasukkan tulang besi ke dalam kakinya bagi menyokong tubuh kanak-kanak itu agar mampu berdiri. Bagaimanapun, pembedahan gagal dan besi itu terpaksa dibuang semula dalam satu pembedahan berasingan. Jelasnya, Khaila pernah mengalami patah tulang di betis, kaki dan tangan sehingga 40 kali sebelum bergegas membawanya ke hospital setiap kali untuk disimin. Rutin harian seperti menukar lampin dan memberi makanan juga sukar dilakukan kerana keadaan tubuhnya yang tidak kuat. Kadang-kadang sebulan tak jadi pun, tak patah pun. Kadang sebulan tu, crack tu sebulan tu mesti ada. Crack sekali, 2 kali ada crack. Maknanya dia tak boleh angkat kaki, tak boleh gerak, tak boleh kalih tu tak tahulah crack. Patah tu, kadang-kadang sebulan 2 kali patah. Kadang-kadang dalam sekali tu dia patah, hari tu patah tangan, patah betis, patah paha. 3 tempat patah tu. Selain pembedahan dan rawatan di hospital, Imran dan isterinya Khairul Niza Zafrarullah Khan juga telah membelanjakan ribuan ringgit untuk mendapatkan rawatan tradisional. Malangnya, ia tidak membuahkan hasil walaupun pernah berulang kali ke Kelantan, Negeri Sembilan dan Johor untuk mendapatkan ubat tradisional yang dicadangkan pelbagai pihak. Imran yang sebelum ini bekerja sebagai pengurus keselamatan terpaksa melepaskan kerja untuk menjaga Khaila dan kini membantu isterinya mengusahakan penjualan roti dan kek dari rumah. Mereka akan menghadiri sesi konsultasi di Hospital Glen Eagles di Ibu Negara pada 23 Februari sebelum menetapkan tarikh pembedahan. Ia dijangka menelan kos hampir RM80,000 dan sehingga kini mereka telah mengumpul sehingga RM20,000 hasil sumbangan pelbagai pihak. Justru keluarganya berharap sumbangan daripada orang awam dapat menjayakan pembedahan itu dan memenuhi impian Khaila untuk berjalan dan bermain seperti kanak-kanak biasa. Yalah, kami berharaplah kalau kata ada yang sudi, yang berkemampuan kan nak bagi untuk kemudahan adik Khaila ni, anak saya ni, untuk operasi dia tu lah. Jadi kalau kata ada kemampuan tu, haraplah juga nak buat operasi. Mungkin yang ni yang terakhir lah, kami tak mau buat dah lah. Berjaya tak berjaya pun yang ni yang terakhir. Pasal dia banyak lah. Mereka yang ingin menyumbang boleh menghubungi nombor tertera untuk mendapatkan maklumat lanjut. Bertemu kembali. 206,748 orang atau 5.8% populasi kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun telah menerima dos pertama vaksin COVID-19. Ia melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PKIDS setakat semalam. Berdasarkan data COVID Now, dalam tempoh sama juga, 2,796,021 remaja berusia 12 hingga 17 tahun telah melengkapkan vaksinasi mereka. Manakala 2,875,825 remaja menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Bagi populasi dewasa, lebih 22,938,000 orang atau 97.5% telah melengkapkan vaksinasi mereka. Manakala lebih 13,373,000 atau 56.8% telah menerima dos penggalak.
Dalam pada itu, Peak Kids di Sabah diperluaskan ke sekolah rendah. Inisiatif itu dimulakan di daerah Tambunan, membabitkan beberapa sekolah rendah pada Sabtu lalu dengan 60 kanak-kanak menerima dos pertama. Kaki tangan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS dikatakan akan pergi ke sekolah bagi menjalankan program vaksinasi supaya kanak-kanak yang layak diberi vaksin mendapat perlindungan maksimum. Ini memandangkan jumlah kanak-kanak yang dijangkiti COVID-19 di Sabah setakat ini tinggi. Pengarah Kesihatan Sabah, Datuk Dr. Rosnani Mudin berkata program vaksinasi itu akan dijalankan di 1,705 sekolah rendah dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri. Perbincangan sama ada ia dijalankan secara berkelompok atau mengikut sekolah masing-masing akan dibuat selepas ini. Justru ibu bapa diminta mengambil inisiatif memastikan anak-anak mereka mendapat vaksinasi kerana pada akhirnya keputusan adalah di tangan mereka. Media Prima Berhad kekal aktif dalam menjalankan tanggungjawab sosial korporatnya untuk mengulurkan bantuan kepada golongan yang memerlukan melalui tabung bencana NSTP Media Prima. Keprihatinan itu turut disalurkan kepada warga pendidikan Sekolah Kebangsaan Taman Sri Muda dan Taman Sri Muda 2 yang terjejas teruk akibat banjir baru-baru ini. Keseluruhan sumbangan berupa 40 komputer riba, 1 komputer dan papan putih diberikan kepada Makmal ICT SK Taman Sri Muda. Manakala 3 komputer, 3 mesin pencetak dan 8 papan putih kepada SK Taman Sri Muda 2 bernilai kira-kira RM137,000. Sumbangan disampaikan oleh Pengarah Urusan Kumpulan Media Prima Berhad, Rafiq Razali. InsyaAllah itu harapan kami. Mungkin kami juga akan bekerjasama dengan sekolah-sekolah di luar negeri Selangor turut terjejas di masa hadapan. Tambahnya, Media Prima akan terus meninjau keadaan terkini pasca banjir dan membantu mangsa-mangsa banjir di negeri-negeri lain yang turut terjejas. Terdahulu berlangsung majlis penyerahan bantuan sumbangan banjir tabung NST Media Prima di Ibu Negara siang tadi. Jutaan terima kasih kepada penyumbang dana bencana NSTP Media Prima. InsyaAllah dengan sumbangan ini dapat memberi manfaat kepada semua murid sekolah saya. Terima kasih kepada semua penyumbang yang telah memberikan sumbangan kepada tabung bencana Media Prima dan seterusnya mendapat manfaat kepada sekolah kami lah. Kami sangat hargai dan mengucapkan jutaan terima kasih sekali lagi. Sehingga 23 Disember lalu, tabung bencana NSTP Media Prima telah mengedarkan 280 set kit kebersihan serta ubat asas kepada mangsa banjir di pusat-pusat pemindahan sementara PPS sekitar Hulu Langat. Alat muzik rebab ini yang diperbuat daripada kayu keras dan memiliki alat penggesek dan bentuk badannya yang berbentuk agak bujur ke bawah. Ianya diadun sebegini rupa dengan melengkapkan bahagian-bahagian alat muzik ini sama ada badan dan penggesek itu dengan motif-motif yang diadun berdasarkan kreativiti masyarakat menggunakan bahan emas yang akan dihiasi di bahagian badan alat muzik rebab ini. Di samping itu bahagian penggesek juga diadun menggunakan kepingan-kepingan emas yang diukir secara tembus yang memperlihatkan ataupun yang mengetengahkan teknik ataupun inovasi masyarakat Melayu Nusantara. Kalau kita lihat dua komponen ini sama ada badan alat muzik rebab ini dan penggeseknya diadun menggunakan seni ukir yang unik terutamanya di sebelah Sumatera. Masih bersama Buletin Didik. Berkebun atau bercucuk tanam di rumah mampu menghilangkan tekanan selain dijadikan hobi pada waktu lapang. Namun, seorang wanita mencipta kelainan dengan menanam pokok dalam peti sejuk, mesin basuh dan mangkuk tandas.
Perkongsian video oleh usahawan Nia Shakira di TikTok memaparkan keadaan halaman rumah ibunya yang dipenuhi pelbagai tanaman dan pokok bunga. Ibunya memilih untuk menyusun pokok bunga dalam peti sejuk lama serta menggunakan barangan terpakai yang lain sebagai tempat untuk meletakkan tanaman. Malah turut kelihatan pokok keladi kesayangan ibunya ditanam dalam sebuah mesin basuh dan beberapa tanaman lain yang diletakkan dalam mangkuk tandas. Nia Shakira memaklumkan ibunya pernah memenangi tempat pertama dalam pertandingan laman paling kreatif sewaktu tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Sejak dari itu, ibunya mula mengambil pendekatan yang lebih kreatif untuk mencantikkan halaman rumahnya dengan konsep tanaman yang berbeza daripada kebiasaan. Sehingga kini, perkongsian tersebut meraih lebih 300,000 tontonan dan lebih 14,000 tanda suka di TikTok. Korea Selatan antara negara yang sentiasa kehadapan dalam mencipta pelbagai teknologi baru. Bagi kempen pemilihan Presiden 2022, teknologi deepfake iaitu program kecerdasan buatan AI diguna pakai sebagai kandungan digital untuk meraih undi, terutamanya golongan muda. Teknologi deepfake disifatkan lebih popular dan kelihatan realistik. Justru penggunaannya bagi kempen sebegini nyata menjimatkan masa calon. Begitupun ia memerlukan tenaga pakar berkemahiran selain kos pembuatan yang tinggi. Antara model deepfake yang dihasilkan ialah calon presiden dari Parti Kuasa Rakyat Yoon Suk Yeol. AI 윤석열입니다. 블링크님 댓글 감사합니다. 위키윤도 불핑 참조하는데요. 특히 뚜두뚜두가 저희 18번입니다. Projek besar ini menyaksikan Yoon merakam 3,000 ayat menerusi 20 jam rakaman video dan audio. Inisiatif yang dilakukan Yoon bagi merealisasikan kempen digital serta matlamatnya untuk sampai ke golongan sasar. Strategi kumpulan pakar AI Yoon mengetengahkan konsep jenaka dan satira politik dan sehingga kini ia telah meraih 1 juta tontonan sejak mula disiarkan pada 1 Januari lalu. Populariti Yoon juga melonjak di samping peningkatan sehingga 7 juta pelawat di laman Wikipedianya. Sukan, skuad Myanmar menarik diri daripada saingan kejuaraan bawah 23 tahun AFF susulan berdepan jangkitan COVID-19. Keputusan itu diumumkan Konfederasi Bola Sepak ASEAN kurang 2 jam sebelum sepak mula perlawanan pembukaan kumpulan B yang memaksa pertemuan menentang Malaysia dibatalkan saat akhir. Persekutuan Bola Sepak ASEAN AFF menerusi pengumuman di laman rasmi menyatakan dihubungi Persekutuan Bola Sepak Myanmar MFF untuk menarik diri daripada kejuaraan bawah 23 tahun akibat penularan jangkitan COVID-19. Bagi mematuhi protokol keselamatan saingan, skuad negara itu sudah pun melakukan ujian rutin sebelum dan selepas tiba di Kemboja. Hasil pengesahan menyaksikan keputusan positif dalam kalangan pemain menyebabkan mereka terpaksa menarik diri untuk mengelak virus daripada terus merebak ke pemain dan pegawai yang dikenal pasti menjadi kontak rapat dan telah diasingkan. Presiden AFF KF Samith menyatakan kekesalan dengan situasi terkini itu selepas memahami keterujaan negara bertanding memulakan saingan. Namun beliau menegaskan keselamatan dan kesihatan semua adalah keutamaan. Sementara itu, tuan rumah Kemboja memulakan kempen kejuaraan bawah 23 tahun AFF dengan meyakinkan mereka berpesta gol membelasah Brunei 6-0 di Stadium Nasional Morodok Teko di Phnom Penh. Siang Chantia terdahulu meletakkan tuan rumah di depan minit ke-18. 2 minit berselang, Nian Sosidan pula mencatat nama selaku penjaring. Skuad bimbingan Hiroshi Ryu kemudian melebarkan jaringan melalui penyudah Sati disusuli sentuhan Taim Buncai menambah derita lawan untuk gol keempat Kemboja. Brunei seakan hilang percaturan apabila dibolosi gol pemain gantian Kemboja, Sorpotana dan jaringan Narong Kakada melengkapkan kemenangan besar 6-0 buat Kemboja. Seterusnya, Sukan Olimpik Musim Sejuk 2022, atlet ski Cina Xu Mengtao melakar sejarah tersendiri selaku wakil tuan rumah. Ia selepas melakukan darjah kesukaran tinggi untuk mengungguli acara gaya bebas aerial ski. Xu Mengtao melakukan 3 somersault untuk memperoleh catatan 108.61 mata sekaligus meletakkan dirinya di kedudukan teratas peserta. Lebih membanggakan, ia adalah kejayaan sulung tuan rumah dalam kategori berkenaan. Juara bertahan Hannah Huskova pula terpaksa akur meraih pingat perak.
manakala Megan Meek dari Amerika Syarikat membawa pulang pingat gangsa. Dalam pada itu, sukan hoki ais yang berlangsung di Beijing semakin hampir ke kemuncaknya. Peringkat separuh akhir menyaksikan Kanada menenggelamkan cabaran Switzerland melalui dominasi 10-3. Kanada nyata lebih menyerlah dalam edisi kali ini dengan merekodkan 54 gol berbalas 8 bolos sepanjang 6 kemenangan. Penentuan pingat emas, Kanada perlu berdepan penyandang juara Amerika Syarikat yang menyingkirkan Finland. Baiklah, paparan Festival Igloo di Siberia mengakhiri buletin didik. Ia menyaksikan orang ramai membina lebih 120 igloo di atas sebuah tasik yang beku ketika musim sejuk. Saya Mimi Azir Abdullah, salam hormat dan kita jumpa lagi.